Hai guys, bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pemilik-pemilik rumah, pernah tak rasa macam ni? Nak jual rumah tapi tak tahu prosedur. Nak jual rumah ni tapi dari mana nak mula agaknya. Tak ada orang nak bantu, tak ada orang nak nasihat. Tapi nak rumah terjual dengan kadar segera dan berjalan lancar. Nak selesaikan masalah tersebut, jangan risau, kami sediakan 7 langkah yang semua pemilik-pemilik rumah perlu buat sebelum membuat penjualan rumah. Pertama sekali, anda perlu tanya diri sendiri, sama ada nak jual rumah ni dengan cepat ataupun sebenarnya tidak ada keperluan yang mendesak pun untuk jual rumah anda tu dengan kadar segera. Sebab jawapan yang anda pilih sebenarnya akan mempengaruhi nasihat yang akan diberikan oleh ejen hartanah ataupun keputusan anda sendiri. Tapi ingat, anda perlu buat keputusan bukan dengan emosi, tapi dengan menentukan apa yang perlu pada masa tersebut. Sebagai contoh anda sebenarnya memerlukan duit pada masa sekarang. Sangat-sangat memerlukan duit. Maklumlah kita berada dalam keadaan dan zaman COVID-19 yang mana memerlukan kita untuk survive. Itu keperluan utama kita. Tapi dalam masa yang sama kita duk fikir, alamak, rumah ni ada sentimental value. Rumah ni sebenarnya adalah rumah pertama yang dibeli dengan titik telur sendiri. Itu adalah sentimental value. Jadi anda semua kena tentukan mana satu yang perlu dan mana satu keperluan yang utama sebenarnya. Sama ada memerlukan duit untuk survival ataupun mengutamakan sentimental value tersebut. So that's why saya kata jangan buat keputusan dengan emosi, tapi menentukan keperluan yang utama tersebut. Nombor 2, ini sangat penting. Sediakan dokumen yang lengkap. Percayalah tuan-tuan puan-puan, dokumen yang lengkap ni sangat-sangat mempengaruhi sama ada rumah tersebut boleh dijual dengan cepat ataupun tidak. Apa dokumen yang lengkap? Okey, sebagai contoh antaranya adalah perjanjian jual beli, geran tanah, cukai tanah, cukai pintu dan kad pengenalan. Sebenarnya ada banyak lagi beberapa dokumen dan sebenarnya mengikut situasi hartanah tuan-tuan puan-puan sendiri. Yang itu saya akan huraikan dengan lebih lanjut lagi pada posting ataupun video yang akan datang. Yang ketiga, anda perlu buat kira-kira kos. Apa yang perlu dikeluarkan dan apa kos-kos yang terlibat. Dengan membuat kiraan kos-kos yang terlibat, kita boleh membuat anggaran tepat untuk mengelakkan kerugian dan mencapai matlamat jualan hartanah. Yang keempat, anda digalakkan untuk membuat kajian dan analisa nilai pasaran semasa hartanah. Memang tak dinafikan anda adalah seorang pemilik rumah dan anda berhak untuk menentukan berapa harga jualan yang anda nak letakkan. Tapi ingat tuan-tuan dan puan, jangan syok sendiri. Saya takut bila kita syok sendiri, kita letakkan harga suka-suka hati, tak mengikut nilai pasaran semasa dan juga tak mengikut keadaan semasa. Akhirnya hartanah kita lambat terjual dan masa tu jangan nak salahkan orang lain pula. Yang kelima, anda perlu kenali hartanah anda. Selalu dengarkan, tak kenal maka tak cinta. Sebenarnya bila kita mengenali hartanah kita, kita boleh menentukan tempoh masa ataupun timeline bagi keseluruhan jual beli hartanah tersebut. Berapa lama proses jual beli hartanah sebenarnya bergantung kepada situasi hartanah anda sendiri. Sebagai contoh, katakan hartanah anda tu sebenarnya memang tergolong di dalam situasi hartanah yang memerlukan masa yang panjang untuk diselesaikan. Sekurang-kurangnya anda dah boleh membuat persediaan dari segi mental dan fizikal. Jadi tak adalah rasa terlalu lama menunggu dan dari segi duit tuan-tuan puan-puan pun sudah bersedia. Yang keenam, yang ini sangat penting. Saya rasa yang ini sangat penting, iaitu melantik
ejen hartanah berdaftar ataupun perunding hartanah berdaftar ataupun yang kita selalu kenali sebagai real estate negotiator. Pelantikan ejen hartanah sebenarnya akan menjimatkan masa anda dan memudahkan urusan jualan hartanah. Kenapa? Ingat tak, perkara yang saya sebut tadi, perkara 3 sampai perkara 5, yang itu semuanya boleh diterangkan oleh ejen hartanah berdaftar. Jadi tuan-tuan perempuan tak perlu susah-susah nak fikir perkara 3 dan 5 tadi. Apa yang perlu anda buat, sediakan dokumen yang lengkap sebagai rujukan ejen hartanah berdaftar. Yang terakhir, yang ketujuh, sebagai pemilik rumah, saya nasihatkan bersihkan rumah yang nak dijual, baiki, touch up sikit apa yang patut dan kemudian pastikan rumah anda sentiasa bersedia untuk dilawati. Pastikan rumah tersebut sedia untuk dilihat dan di-view oleh pembeli rumah kita. Remember, the best first impression is the positive impression. Mudah kan? Bukan banyak step pun sebenarnya. Cuma kalau kita tak ada ilmu, memang kita akan rasa susah. Sebenarnya anda hanya perlu buat 7 langkah mudah yang saya terangkan tadi. InsyaAllah urusan penjualan rumah anda akan dipermudahkan. Untuk video pada kali ini, saya ingin mengumumkan bahawa kami akan memberikan e-book percuma yang bertajuk timeline ataupun tempoh masa jual beli hartanah untuk 38 situasi hartanah. Jika anda seorang pemilik rumah yang ingin menjual hartanah, saya sangat-sangat menggalakkan tuan-tuan puan-puan untuk memiliki e-book tersebut. Jadi, macam mana cara nak tuntut? Anda hanya perlu buat 2 langkah mudah. Pertama, join Telegram channel kami yang diberi nama Superhero Hartanah 1008 Q&A Hartanah. Linknya boleh diperolehi di caption video ini nanti. Langkah yang kedua, anda cuma perlu masukkan nama, nombor telefon dan email address ke ruang leave a comment di posting yang bertajuk persediaan jual beli hartanah. Terima kasih, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang dan semoga bermanfaat.